tajuk kita malam ini sedikit tentang persoalan iman. So kita nak bincang sikit tentang persoalan iman pada malam ni. Iman, bagaimana dikatakan iman, al-iman itu. Jadi kalau dalam slide itu rasanya saudara Nazri mungkin boleh forwardkan dalam slide, tunjuk slide itu. Jadi dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada iman, ada Islam, ada ihsan. So ada tiga benda, tiga perkara yang kita mungkin nak kena belajar pada malam ni. Jadi kalau kita sebut tu tentang tiga-tiga benda tu, Islam ni bagaimana pula? Islam ni perkara-perkara yang zahir, yang diamalkan dengan anggota jawarih. Sebab tu Islam tu apa? Kita tengok yang Nabi sebut dalam hadis ni, kita bunil Islam ala khamsi. Ibni Islam atau 5 dasar tu. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama tu mengucap. Wa iqamis solah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil bait. So jadi ada 5 tu atas dasar amalan kita tu. So kita boleh amal. Islam tu Islam. Itulah nama dia Islam. Maknanya rukun Islam tu ada 5. Disebut oleh Nabi. Tiang seri dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan syahadah ni adalah ruh. Syahadah ni adalah ruh. Ruh bagi rukun-rukun yang lain. Jadi kalau kita pegang jari kita begini, 5 jari ni, ni syahadah. 4 ni iman, solat, puasa, zakat, haji. Bayangkan kalau syahadah tak ada kat kita macam ni. Dengan 4 pun genggam tengok. Kuat tak kuat? Tak kuat. Tapi kalau tambah satu tu, maka jadi kemas, jadi kuat. Sama juga batu syahadah ni, dia nur, dia ruh. Nyawa bagi amalan-amalan yang lain. Daripada syahadah lah terbitnya Islam, terbitnya iman, terbitnya ihsan. Daripada syahadah tu sendiri. Maka sebab tu bermulanya syahadah tu, mengucap 2 kalimah syahadah tu, kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengimani akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dan 2 kalimat syahadah tu dipanggil syahadat ain, 2 kalimat syahadah tu. Okey, jadi kemudian itu dalam syahadah. Manakala dalam iman pula ada iman tu ada 6 bahagian ni. Kalau yang kita sebut tu iman tu ada 6. Macam mana dikatakan iman tu ada 6 kalau kita lihat di situ. So iman ada 6 bahagian, tapi terbahagi iman dalam dua bentuk yang mudah. Yang mudah kita ni nak faham, macam saya sebut dah. Yang kita sampaikan malam ni bagi orang-orang yang baru bertadi, orang yang baru belajar. Alhamdulillah kalau ada yang mana yang dah alim, yang dah peringkat mutawasid, yang peringkat muntahi itu, alhamdulillah. Tapi kita nak banyak fokus kepada orang yang baru belajar, kan? Baru belajar. So kita letaklah diri kita ni tempat orang baru belajar. Sebab ilmu ni, walau alim macam mana pun kena mengaji. Walau pandai macam mana pun kena mengaji. Sebab ilmu tu nur. Ilmu tu nur. Ilmu itu pelita bagi hati. Bila kita tak mengaji, kita duk lara, duk ghaflah dengan benda-benda dunia tu, maka lagi jauh kita daripada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, so secara ijmalnya iman ni 2 bahagian kita sebut. Secara ijmal ataupun secara ijmali dengan secara tafsili. Ijmal ni yang terangkum. Yang terangkum. Kita kata apa? Amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Beriman aku akan Allah dan barang firman-Nya. Dan yang keduanya, amantu bi rasul wa bima qala rasul. Apa dia? Beriman aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barang sabdanya. Kalau Allahnya firman, kalau nabinya sabda. Itu secara terangkum, ada dihimpunkan sekali. Maka secara tafsili ni secara terperinci. Yang secara satu persatu terperinci, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu secara tafsili, secara terperinci. Sebab tu kalau mengikut Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, persoalan iman ni, dia kena pertama dia kena tahu, dia kena belajar dulu. Dia kena belajar, yang kedua dia kena faham penghayatan dia. Yang faham dulu, memahami dulu apa dia yang katakan iman tu. Yang ketiganya dia kena hayati. Maknanya kena praktik. Kena praktik. Sebab orang beriman ni dengan orang Islam ni tak sama. Ada orang Islam tapi dia tak beriman kepada Allah.
So iman tu tak masuk dalam hati dia. Jadi kita tak boleh rangkum, tak boleh borong sekali. Asal Islam tu mukmin tak, belum lagi, sebab tu dia 3 bahagian tu. Iman, Islam, ihsan. Sebab Islam ni adalah zahir bagi iman. Manakala iman ini adalah batin bagi Islam. Kan? Iman ni. Sebab tu orang Islam ni bukanlah kata tak masuk syurga. Masuk syurga, tapi Allah tak janji yang orang Islam ni tak masuk neraka. Tapi kalau orang mukmin yang beriman kepada Allah tu, memang dijamin bila dia masuk ke dalam syurga. Sebab dia mukmin, dia beriman kepada Allah. Sebab tu orang Islam yang mengamal Islam dipanggil orang Muslim. Yang menghidupkan iman di diri dia tu dipanggil orang mukmin. Kan? Tapi kalau dalam Quran kita tengok yang Tuhan ya Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Jadi disebut dengan orang yang beriman. Begitu secara ringkas. Jadi kena faham tentang kedudukan iman tu. Maka iman ni kalau ikut pandangan syarak. Kalau pandangan syarak pula disebut sebagai tasydik. Tasydik ni iaitu apa tasydik? Dia kena membenarkan dengan hati dia. Langsung mengerjakan dengan perbuatan dia. Sebab tu iman kata Nabi 3 bahagian. Iqrar bil lisan, wa tasydik bil qalbi, wa amalan bil arkan. 3 bahagian iman. Iman tu. Pertama dia kena iqrar. Iqrar bil lisan. Mana dia kena iqrar? Iqrar tu dia kena lafazkan. Lafazkan dengan lidah dia. Lafaz apa? Lafaz kalimat syahadah tu. Kan? Benda dalam hati membenarkan. Tasydik ni membenar. Membenar ni tak sebut. Iman ni dia bukan ada benda dia nak cakap. Dia bukan benda dia bercakap. Dia percaya. Kita cerita berjam-jam ni. Buat kuliah ni 19 jam lebih. Kamu faham tak? Ya. Sepatah dia jawab. Maknanya hak sepatah tu merangkumi ke semua yang dia belajar tu macam itu. Itu membenarkan. Tasydik tu. Membenarkan. Jadi apa yang dibenarkan? Apa yang disampaikan oleh lidah Nabi SAW. Itu iman. Apa yang Nabi cakap, Nabi bawa kepada kita, itu semua kena beriman. Tak boleh satu benda pun kita petikai, maka jadi kafir. Apa yang disampaikan oleh lidah Rasul, itu kita kena beriman. Itu mengikut pandangan syarak. Manakala pandangan ma'rifah pula, selain daripada membenarkan, selain daripada tasydik membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan perbuatan, dengan amal zahir, amal anggota jawarihnya, maka dia harus, kita ni lah hendaklah menyertai dengan kepercayaan dan keyakinan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mutlak maknanya tak boleh ada 3 benda ni. Tak boleh ada zon. Tak boleh ada zon. Tak boleh ada zon. Jadi makna zon ni banyak yakin ke Allah, sikit tak yakin. Contohnya 99% yakin. 1% tak yakin. Tak boleh. Batal akidah dia. Batal i'tiqad dia. Batal iman dia. Kemudian, tak boleh ada waham. Tak boleh ada syak. Syak ni 50-50. Tuhan ni betul ke ni? Ada ni. Tuhan ni begini, begitu. Mana dia masih syak, ragu-ragu. Tak boleh. Yang ketiganya, waham. Waham ni, percaya banyak tak percaya. Maka sikit percaya, banyak tak percaya. Syok ni, waham ni. Jadi kalau kata zon tadi, banyak percaya. 99%. 1 tak percaya tu, itu dipanggil zon. Manakala waham ni pula, yang percaya tu, 1 ataupun 20 percaya, 80 tak percaya. Banyak tak percaya daripada percaya. Tak boleh, batal i'tiqad dia, batal kalimat syahadah dia. Sebab tu bab iman kepada Allah ni mesti kena yakin. Mana yakin ni 100% kena wajib beriman kepada Allah. Tak boleh sikit pun. Mana kalau dia sikit melencong pun memang habis iman dia. Ada keraguan dia, ada syak dia, ada zon dia, ada waham dia terhadap Allah SWT, maka batal syahadah. Ini sebab tu rumit. Sebab tu kadang-kadang orang yang semayang pun boleh jadi sesat lagi. Pasal dia tidak beriman kepada Allah. Dia hanya semayang, puasa, zakat, haji je. Sebab iman ni satu perkara yang benda batin. Memang rumit. Sebab persoalan iman ni paling rumit. Dia tak nampak. Dia bukan ada buat apa pun. Tengok rukun syahadah. Kena beriman kepada Allah. Rukun syahadah ada berapa?
Rukun syahadah ada 4. Kita tengok. Ini masalah rukun. Kalau kita cakap masalah rukun. Rukun haji. Semua kena buat. Kena praktikal. Of course lah memang kena ada niat. Niat dia. Kemudian wukuf di Arafah. Kemudian dia tawaf. Dia sa'i. Jadi itu rukun-rukun dalam rukun haji contoh. Kemudian rukun zakat. Rukun puasa. Rukun solat. Rukun solat ada berapa? 13 bahagian kita lihat. 13 rukun solat tu menjenuh nak ngapai satu-satu. Rukun nombor 9 berapa? Nombor 6 berapa? Tak ingat tak? Kena ulang balik. Rukun pertamanya berdiri betul. Kemudian niat. Kemudian angkat takbiratul ihram. Kemudian membaca Fatihah. Kemudian rokok dan rokok serta tamakninah di dalamnya. Kemudian i'tidal serta tamakninah di dalamnya. Jenuh nak ngapai satu-satu. Kalau tak tahu satu rukun, tertinggal satu rukun, batal tak batal solat kita? Memanglah batal. Baik. Kemudian syahadah. Persoalan syahadah pula. Bang, syahadah ada ke rukunnya? Ada ke rukun syahadah? 4 lagi ada, takkan tak ada kot? Mustahil tak ada rukun syahadah? Ada rukun syahadah. Kat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu Esa. Esa apa? Esa zat, Esa sifat dan Esa if'al dia ataupun perbuatan dia. Itu maknanya mengesakan Allah pada zatnya, sifatnya dan perbuatan dia. Itu rukun syahadah. Dan satu lagi, mengisbatkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada 4. Pertama, mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, mengisbatkan perbuatan atau if'al Allah. Dan yang keempat, mengisbatkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar Nabi itu maknanya ia, kita mengiyakan benar. Isbat ni maknanya ia, tetap. Itu maksud isbat. Tak berubah dah. Itu rukun syahadah. Kan dia buat apa pun? Ada buat benda tak? Ada kena berdiri tak? Ada kena duduk tak? Ada kena buka mata tak? Buka mulut? Tak ada ke tak? Diam. Ya je latih. Itu. Sebab tu rukun syahadah dengan rukun yang 4 tu berbeza. Sebab tu syahadah ni ruh bagi rukun-rukun yang lain. Kalau tak hidup syahadah kat kita, rukun pun tak kerti, macam mana kita nak sembang pasal solat? Duk solat tapi rukun syahadah tak tahu. Yang pertama pula tu. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Bila hidupnya hati kita dengan roh syahadah tu, barulah hidupnya solat, hidup puasa, zakat, haji dan amal-amal yang lain. Kalau syahadah pun mati, kita duk sembang kita beriman macam mana? Beriman tu datang setelah kita mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab tu, mana-mana ulama kita tengok dalam mana kitab pun, sekali mesti wajib. Dulu-dulu dalam rukun Islam yang 5 tu disebut apa yang pertama sekali? Mengucap 2 kalimah syahadah sekali seumur hidup. Lalu ni dibuang hak sekali itu. Bila dia buang sekali, terpinga-pinga orang. Mengucap 2 kalimah syahadah. Tu aku mengucap dalam solat. Solat tu hak wajib. Mengucap 2 kalimah syahadah dalam solat tu rukun. Rukun solat. Tinggal syahadah tu batas sembahyang. Yang kita cerita ni yang pertama ni. Rukun yang pertama apa? So, tutup. Bab solat, puasa, zakat ni tutup dulu. Cerita satu dulu. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah sekali seumur hidup. Lalu ni dia buang dah bab tu. Jadi orang bingung. Jadi orang pun tak tahu. Nak mengucap kata mengucap. Aku beranak kecil-kecil lagi dah Islam dah. Bang, kau masih kecil-kecil beranak tu boleh mengucap tak? Kau beranak kan telanjang lagi kan? Datanglah orang tua kamu tu datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang perempuan boleh apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamah pula. Tak kerti apa Islam macam mana? Tetapi sebab mak bapak kamu tu Islam, maka kamu tu dilahir di dalam keluarga Islam. Maka wajib atas mak bapak kamu didik kamu sebagai seorang Muslim. Maka bila sampai umur akhir balik, apa kerja wali? Apa tugas bapak kamu? Iaitu ajar syahadah kepada kamu. Hak wajib sekali seumur hidup. Itu cara dia. Itu yang diajar dia dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Begitu juga dengan mazhab dalam ilmu tauhid mengikut mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari. Begitu. Jadi ada kaedah dia yang kita dah terlepas pandang ataupun mungkin tak ada orang tak sempat nak mengajar bab-bab macam ni. Okey. So ini perkara yang kita nak kena faham malam ni. Jadi kita kena bagi jelas dulu tentang ni persoalan iman. Pasal iman tu dia tak datang sendiri-sendiri tu. Asal orang Islam automatik.
jadi beriman. Ya ke? Cuba tengok sekarang ni. Orang beriman ke yang ramai-ramai duduk kat negara kita Malaysia ni? Ataupun kita tanya diri kita sendirilah. Apakah aku ni seorang yang beriman? Apakah aku ni seorang mukmin? Bang, kita doa pun kita sebut minal muslimin wal muslimat, minal mu'minin wal mu'minat, mukminin mu'minat, muslimin muslimat. Kenapa sebut dua-dua? Sebutlah satu cukup lah. Kenapa ada mukminat, mukminin, mukminat pula? Kenapa ada orang mukmin? Kenapa ada orang muslim? Itu nak menceritakan bahawasanya dia dua bahagian. Sebab tu Islam tu datang untuk menyelesaikan masalah kita, kehidupan kita, nak mendidik kita tu supaya jaga. Ini hukum syarak, hukum kena jaga. Kemudian di samping kita menjaga segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kena beriman kepada Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Tu pun kena ingat juga. Bukan takat beramal saja, tapi nak jaga supaya tidak syirik. Maka kena ada iman. Iman ni lawan dia syirik. Apa makna syirik? Menduakan Tuhan. Contoh dia kata dia hidup atas dunia ni kebetulan je. Memang batal i'tiqadnya. Mana ada kebetulan? Kita hidup ni semua dengan takdir Tuhan. Ni malam ni, ni malam ni. Ni malam ni berapa orang masuk ni? Yang masuk duduk dengar mengaji malam ni bukan kebetulan ni, aku terbuka link tu aku tekan. Mana ada kebetulan? Dia tak ada istilah kebetulan. Semua tu dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak kita jadi baik, dia ambilnya kita, diangkatnya kita, diletaknya di tempat yang baik. Kalau dia tak nak kita jadi baik, duduklah dalam maksiat selama-lamanya. Cuba tengok akhir hari ni apa jadi kat manusia lain. Jadi bukanlah kita ni baik, tak. Kita minta kepada Allah supaya Allah letakkan kita di tempat yang baik, yang elok. Begitu. Baik, faham dah? Ini persoalan iman. So jadi kalau mengikut pandangan ma'rifah, orang-orang ahli ma'rifah, iaitu harus dengan kepegangan yang mutlak kepada Allah. Maknanya 100% kena yakin kepada Allah SWT. Dekat bab ni yakin ni kadang-kadang kita batal sebab kita tak mengaji. Sebab tu iman ni tadi seperti saya sebut tadi, apa kata Al-Ghazali, pertama belajar dulu. Kita nak selesaikan masalah aqaidul iman, itu aqaid. Simpulan keimanan. Nak simpul tali itu dulu supaya tali iman ni kena tambat, kena ikat. Kalau tak tambat dia terlucut, terlerai, habis kita. Sebab tu persoalan iman ni persoalan yang sangat kritikal. Tu kita kena ambil faham. Jangan kita ambil mudah sangat. Jangan kita mudah. Islam dah beriman. Jangan fahamnya tu. Jangan faham ikut logik akal kita. Fikir ni tak boleh. Dia ada kaedah dia. Baik begitu. Kemudian, jadi oleh kerana iman ni, perkara iman ni adalah perkara keyakinan dan kepercayaan. Yakin satu, percaya satu. Itu disebut keyakinan dan kepercayaan. Macam mana keyakinan? Keyakinan kita beriman. Memang Allah satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Satu. Dan kita percaya, mana kita percaya kepada keimanan tu tadi, kepada rukun iman tu, maka kita melaksanakan tuntutan rukun iman yang 6 ni. Melaksanakan tuntutan rukun iman yang 6. Pertama apa? Beriman kepada Allah. Amantu billah. Beriman aku kepada Allah. Maka kita wajib kenal Allah. Sebab tu dalam ilmu tauhid dipanggil awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah ma'rifah kepada Allah. Maksud ma'rifah itu mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal Tuhan. Kenal zat dia, kenal sifat dia, kenal perbuatan dia. Kemudian wa malaikatihi. Beriman aku akan para malaikat Allah. Malaikat yang kita sebut tadi itu. Assalamualaikum ya Jibril wa ya Mikael wa ya Israfil wa ya Israel. Itu yang malaikat utama dia panggil. Kemudian ada lagi rakit atid. Apa lagi? Tu kiraman katibin tu, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, malaikat Ridha, malaikat syurga. Ni malaikat-malaikat banyak lagi nama-nama malaikat-malaikat yang lain. Jadi semua kita beriman. Kemudian apa tanda kita beriman kepada Allah? Kita mulut tu tak celupa. Tak celupa, mulut tu tak jahat. Sebab apa? Bila dia nak ngatur orang je, dia teringat di kiri kanan dia ni. Ada kiraman katibin duk catat amal dia. Walaupun dia nak tasydid dalam hati, dia nak merendah-rendahkan orang lain contohnya. Dia tengok orang lain tu tak guna, bodoh punya manusia. Kononnya begitu. Cakap buruk kepada orang. Jadi, dia tak cakap begitu sebab dia terasa adanya malaikat pencatat amal di kiri kanan kita. Bila dia yakin dia beriman kat situ, maka dia akan jadi manusia yang soleh ataupun solehah. Pasal apa dia jadi jahat? Pasal mulut dia jahat? Pasal apa hati dia jahat? Sebab dia tak beriman kepada malaikat. Iman tu tak ada dalam hati dia. Kalau iman tu ada, dia tak cakap yang buruk. Setiap dia nak cakap, dia pandang kiri kanan dulu.
Tak boleh. Malaikat ada sebelah aku. Esok dia bentang tengok, kita nak mati ketika sakaratul maut tu, tengok, nampak hak kanan tu sikit, hak kiri tu banyak. Tu kita takut sekali. Sebab tu ketika kita ambil wudu, ketika kita basuh tangan belah kanan ni, basuh tangan belah kanan, kita minta apa kat Allah? Yang pertama sekali, ya Allah, sucikanlah tangan kananku ini daripada tiap-tiap perkara yang kufur dan maksiat. Kemudian, basuh lagi yang kedua, ya Allah, kurniakanlah iman dan taat ni, tangan kanan supaya tangan kanan tak bermaksiat. Yang ketiganya, apa kita nak minta kepada Allah? Ya Allah, kurniakanlah kepada aku, berilah kepada aku, ya Allah, kita amal baikku melalui tangan kananku ini. Tangan kanan. Tangan kanan, bila tangan kiri pula, macam itu juga. Niat pertama minta Allah sucikan daripada kufur maksiat. Yang kedua, minta Allah kurnia kebaikan, iman dan taat. Tangan supaya tangan kiri ni tak buat benda jahat, tak pegang benda maksiat, tak pegang duit haram, tak pegang duit rasuah dan buat benda-benda maksiat yang lain. Dan yang ketiganya masa ambil wudu kita niat, ya Allah, janganlah engkau kurniakan kita amal baikku melalui tangan kiri aku. Gini. Kita kena minta masa kita wudu supaya Allah tak bagi di akhirat besok kita amal baik. Kalau tangan kiri je pegang kita tu, na'udzubillah min zalik. Maka itulah tanda-tanda orang akan masuk ke dalam neraka Allah, na'udzubillah. Itulah kita minta berlindung kepada Allah. Jadi persatulah. Kita nak ngaji, kita nak faham. Kita nak mulakan dengan amal-amal tadi. Okey, baik. Jadi, tasydid, balik pada tasydid tadi. Lagi 10 minit kita berhenti. Jadi, tasydid tadi dengan hati, dan mengerjakan dengan perbuatan tanpa ilmu yakin dan percaya adalah satu pembohongan yang sangat besar terhadap iman. Dan bohong terhadap diri sendiri dan terhadap Allah. Dia tipu Allah. Tipu diri dia sendiri. Dia jadi pembohong, jadi munafik. Sebab apa? Dia mentasydid dengan hati, membenar dengan hati dan mengerjakan dengan perbuatan. Dia mengerjakan di niat, tapi dia tidak ada ilmu, yakin dan tak percaya. Tanpa ilmu dan yakin. Tak percaya pula tu. Kan? Dia buat, tapi yakin dan tak tahu tinggal banyak mana. Itu pembohongan. Lepas tu dalam konsep Islam, kalau kita tengok, konsep Islam ni disempurnakan melalui apa? Melalui pekerjaan anggota zahir. Tu konsep Islam. Manakala konsep iman pula, menyempurnakan melalui pekerjaan anggota batinnya. Maknanya melalui roh kita tu. Sebab Islam, apa kita melalui konsep Islam tu, kita sempurnakan segala hukum hakam, segala tuntutan syarak tu. Dengan anggota jawadah kita, sembahyang kena buat, puasa kena buat, zakat kena buat, semua kita kena praktis. Nak tegak negara Islam, daulat Islamiah, kena buat dengan anggota. Nak pergi perang jihad, kena dengan anggota. Itu tuntutan Islam. Manakala iman, perkara yang batin, yang melibatkan roh kita. Kan? Iman tu, yang kena Allah tu adalah roh. Bila masih di alam roh dulu, Allah tanya apa? Alastu birabbikum. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu, berkata sekalian dekat itu. Kita semualah, bala. Syahidana, benar kami menyaksikan. Kita semua menyaksikan yang Allah itu Tuhan yang kita semua. Maknanya, roh kita ni ketika di alam roh dulu, semua kenal Tuhan. Tak kira roh tu Hindu, Cina ke kafir ke siapa ke, semua kenal Tuhan. Dibawa turun dalam rahim, masuk dalam rahim ibu, langsung lupa kepada tempat asal kita. Dan langsung kita tak kenal Allah. Sedangkan hakikatnya, roh kita tu kenal Allah. Sebab kan dia duduk di dalam jasad, Allah letakkan dalam jasad daripada tanah, daripada anasir, tanah, air, api, angin itu, maka terhimpun kat situ, duduk dalam keadaan zulmat, keadaan gelap gelita, maka roh tu dah terlupa tempat asal dia. Sedangkan kita ni diuji. Ni dihantar ni untuk diuji. Kemudian akan dipanggil balik, ditanya balik apa yang kita dah buat atas muka bumi ni. Betul ke seperti kita janji dengan Tuhan dulu? Kan? Itu persoalan dia. So, jadi, perkara iman ni perkara batin. Nak capai macam mana? Dengan jalan ilmu dan juga ilmu ma'rifah, ilmu tentang ketuhanan. Kemudian, kena terjun masuk ke dalam ilmu tasawuf. Kena nak masuk ilmu tasawuf pula, bukan boleh masuk sendiri-sendiri. Dia kena ada guru dia pula. Tidak sesat. Tu Iblis kata, malalahu syaitan fa'ani lahu syaitan. Barang siapa tiada baginya guru, maka akulah guru, baginya kata Iblis. Jadi jangan kita duduk terjah tak tu pasal nak masuk dalam bidang ilmu ni, dengar kuliah ni, esok malam kita tak ngaji. Cari buku-buku dalam rumah. Mana ada buku sekarang ni, orang pakai Google je tak? Cari siapa? Tok Guru apa? Tok Guru Google.
Google ni sebenarnya dia provider, dia bagi je kamu nak apa dia bagi je, tetapi kita tak boleh ambil dengan cara mengaji dalam Google sebab nanti fahaman tu jadi lain. So kena make sure benda ni kita menghadap guru tu betul-betul kan, sebab masalah ini iblis. Macam saya cerita kemarin, iblis dengan malaikat ni duduk kiri kanan kita ni, dia sentiasa berebut. Dia berebut kita ketika mengaji macam ni, mungkin malaikat duduk kita. Malaikat duduk pegang kita, iblis tak dekat. Kejap lagi habis mengaji ni, mula lara dah. Mula buka-buka dah. Tengok filem dalam TV. Maka satu setan pula duduk kita. Kalau nak tidur sekarang, terus tidur je. Kan? Tidur saja. Tak ambil wudu, tidur. Tak ikut sunnah Nabi, tidur gitu je. Nak tidur tu tidur lah. Dah syaitan pegang pula. Ketika kita nak tidur tu, kita dah lemah. Badan kita lemah, letih dah. Masa tu lah syaitan akan masuk. Lepas tu kadang-kadang dalam mimpi, bila orang mimpi, tengah tidur, dia mimpi, kadang-kadang dia berasa orang tindih dia berat. Iblis tu tindih, jin tu tindih. Kerana tak terdaya nak lawan. Pasal apa? Kita terlalu lemah. Sebab tu nak tidur Nabi ajar kita, nak tidur macam mana? Kena mengucap dulu, baca doa dulu. Supaya iblis, jin tak kacau kita ketika kita tidur. Ini persoalan iman. Bila kita beriman kepada Allah, kita ikut sunnah Rasulullah. Sebab apa yang Nabi bawa, semua benda baik. A++, tak boleh lawan langsung. Siapa yang buat, man lam yazuk lam yadri. Dia buat, dia rasa dia tahu macam mana nikmat dia. Kehidupan dia rasa tenang jiwa dia. Ini tak serabut. Tambah COVID ni pula. Pendapatan itu kurang lah, macam-macam dah mula dah fikir bukan. Sebab tu kes, saya baca semalam artikel, polis sebut, satu hari, nisbah dia, lebih kurang lah satu hari kata dia, tiap-tiap hari ada satu bunuh diri. Sekarang ni dah dekat setahun, dekat 300 lebih dah orang bunuh diri. Sebab apa? Stres sebabkan COVID. Sebab pendapatan tak ada. Ni tak boleh. Kita susah ke apa. Kita kena pandang balik kepada Allah. Yang bagi kita senang dulu Tuhan. Orang ada kata banyak dulu. Meniaga hebat. Tetap jadi COVID. Shutdown habis kedai-kedai. Meniaga jatuh. Pasal malam tak boleh. Kejap ni saya pergi kedai tadi. Ajak budak tu nak makan. Kejap dia tak makan pun tadi. Sehingga kedai tengok sedih. Tengok kedai ada berapa orang. Sehingga nak dapat RM200 semalam pun tak boleh dapat. Masa kita senang kemarin, apakah kita syukur kepada Allah? Ni. So, jadi, itu sedikit sebanyak tentang persoalan iman yang kita boleh bincang pada malam ini. So, jadi, seandainya kita tidak mengenal Allah, bagaimana cara untuk mendatangkan perkara iman dengan rasa yakin? Yakin ni zauq dan percaya kita. Jangan disebabkan dengan banyaknya beribadah, kita telah dikira sudah beriman. Ni masalah kita. Bila kita banyak semayang, banyak puasa, kita dah rasa aku dah beriman dah. Kan? Itu ibadat amal Islam. Sedangkan ibadat, beriman dengan ibadat zahir ni adalah syarat bagi Islam. Bagi melambangkan umat yang beriman, dia kena amal semua. Yakin dia tu disertai dengan amal dia. Tapi apakah keyakinan tu ada dalam diri dia? Yakin dia kepada Allah. Maka untuk yakin kepada Allah, itulah datangnya ulama tauhid menyebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni mazhab ahli sunnah wal jamaah, kita kena belajarlah tentang kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan macam mana kaedah dia? Mengenal melalui sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kan? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Kemudian satu sifat yang harus bagi Allah. Kemudian 4 sifat bagi Nabi pula yang wajib, 4 sifat yang mustahil bagi Nabi dan satu sifat yang harus bagi Nabi. Ini persoalan kalau kita ahli sunnah wal jemaah. Tapi ghalibnya kalau bulan Nusantara ni, sejarah kita di sini dulu, kebanyakannya adalah ahli sunnah yang bermazhabkan kepada kalau mazhab fiqh, kita ambil mazhab Imam Asy-Syafi'i. Manakala kalau mazhab ilmu tauhid, kita mengambil aliran Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun dikenal dengan mazhab Al-Asy'ariyah ataupun mazhab Maturidi. Maturidiyah ni kita tak banyak ke sini, kita boleh pada tempat Afrika tu. Itu dari persoalan ilmu tauhid. Manakala dalam aliran tasawuf pula kita lebih kepada mazhab Junaid Al-Baghdadi ataupun anak murid dia Al-Qushari, Imam Al-Qushari, ataupun mazhab Al-Ghazaliyah, Imam Al-Ghazali, ataupun mazhab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak jadi banyak mazhab-mazhab yang kita boleh. Cuma kita nak duduk atas mazhab ni, kena carilah tok guru dulu yang aliran dia yang mengaji mengikut mazhab tu. Jangan duk main baca buku,
aku pun dah mazhab. Kalau orang tanya kita dah, orang tanya kita lah, bang, kau ni mazhab Imam Syafi'i ke? Kau mazhab Imam Syafi'i ke? Memanglah aku mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kena kamu ke? Entahlah pula, saya tak kenal rasanya. Habis kata kenal, macam mana kamu kata kamu mazhab Imam Syafi'i? Pernahkah kamu istihar, bila masa kamu istihar kamu mazhab Imam Syafi'i pula? Contoh orang tanya kita. Yang kita dah mengaku selama ni, aku ni mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ni. Sebenarnya, dia tu nak kena lafaz, nak kena sebut dulu. Kan? Dia tu pengikut mazhab mana? Sama juga dengan masalah tauhid, masalah tasawuf. Jadi ini bukan benda yang kena mengaji. Saya cukuplah dulu, panjang-panjang sangat nanti keliru pula. Benda ni kena ada pendidikan asas agama. Apapun, saya ulang balik, yang saya cakap malam ni, kita sebenarnya nak fokus dekat kita punya bacaan kita. Sebab budak-budak kata, Ustaz, takkan kita nak biar je keadaan COVID macam ni, Ustaz? Risau juga. Saya kat sini ni, saya dekat Kuala Kangsar ni, bunyi sekolah tu dah kena 100 lebih dah budak. Kemudian dengar macam lagi bunyi. Jadi sampai semalam, budak-budak kata, Ustaz, risau pula ya. Mana COVID ni duduk? Saya kata inilah ujian Tuhan kepada kita sekarang ni. Kita nak beriman kepada siapa? Beriman kepada COVID-19 ke? Nak beriman kepada Allah? Tu kita nak kena faham soal iman. Masalah apa yang Allah nak takdir kat kita, itu kerja Tuhan. Cuba kita tengok. Nakkah orang-orang kita, adik-beradik kita, saudara mara kita macam sekolah dekat di Padang Rengas kena COVID sampai 100 lebih. Punca dia, seorang bapa datang jumpa anak aja. Datang jumpa anak, pegang anak tu duduk kat sekolah tu. Habis jangkit sampai hari ni, itu pun nak habis tu. Duduk kena lagi. Jadi, ini persoalan dia. Nak ke? Tak nak. Tapi dah Allah takdir. Tapi alhamdulillah, budak tu saya tanya tadi, dah alhamdulillah. Budak tu alhamdulillah dah balik dah. Dia kan dia demam. Budak kan dia imunisasi dia tinggi. So alhamdulillah dia balik, nampak tu dah sihat dah. Dia macam demam sesama, dia orang kata. Macam tu. Cuma kita apa semua ke apa, kita perisau juga. Baik. Jadi itu takdir Tuhan, cuma sebagai ingatan kita, bila dah diperintah, bila ada kawasan tu red zone ke apa, kalau boleh elaklah daripada kita masuk. Dan kalau yang duduk dalam tu, tak payahlah duduk melila merayau merata keluar berjalan. Sebab apa? Takut nanti kalau ada jangkitan tu nanti, dengan sebab kita habis orang lain kena, dosa kita tu pula. So kena ingat ni sunnah Rasulullah. So kita ikutlah balik apa yang diperintah oleh Nabi tu. Sebab tu iman ni dia kena yakin, kena yakin. Jadi kita jangan langgar benda-benda yang Allah dan Rasul tu perintah. Kita follow oleh elok kat situ. Baik, alhamdulillah. Jadi saya rasa syukur kepada Allah pada malam ni. Secara ringkas-ringkas, ringan-ringan, tak nak berat sangat. Ngaji ni kita ambil ringan dulu sikit-sikit. Sebab kalau kita berdepan ni, buat kalau kitab ke depan, boleh panjang-panjang. Jadi dalam ni, saya duduk bercakap. Jadi susah kita ni nak tanya-tanya tu, nak faham tu agak susah. Tapi alhamdulillah, walau bagaimanapun, terima kasih kerana join, kerana sertai kita di majlis malam ini dan juga malam ini, insyaAllah malam seterusnya kita akan buat lagi dengan memberi salam. Itu kaedah tasawuf, kaedah sufi lah. Saya beritahu seorang, kaedah tu adalah kaedah sufi. Amalan-amalan tu yang kita baca ni tadi semua untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping mendoakan kepada Allah supaya dipercepatkan perhilangan COVID ni dan kita dapat balik hidup seperti mana semula sedia kala tu dulu. Tak ada lagi dalam ketakutan pakai mask, kita nak rimah, ada cuci tangan, macam-macam lah halangan-halangan kita tu. Jadi tekat tu dulu malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. So terima kasih pada malam ni. InsyaAllah nanti kalau ada persoalan-soalan boleh kemukakan kepada admin Tuan Syidi kita dan Tuan Naziri kita, nanti kita jawab nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Wallahu'alam.